Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sabah mengalulukan cadangan penambahan sebanyak 13 kawasan baharu Dewan Undangan Negeri DUN di negeri ini daripada 60 kepada 73 kawasan DUN. Menyifatkan cadangan itu sebagai tepat pada masanya, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang berkata jumlah populasi di Sabah yang semakin meningkat memerlukan lebih ramai perwakilan yang boleh membawa suara rakyat di peringkat tempatan. Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan geriatrik kebangsaan ke-12 di Kota Kinabalu. Datuk Teo yang juga Presiden LDP berkata penambahan jumlah kerusi tersebut bukan isu utama. Sebaliknya, beliau berharap pembahagian kerusi berkenaan dilakukan secara adil, berpaksikan semangat perkongsian kuasa yang wujud dalam Barisan Nasional. That is the concern of LDP. And of course, LDP is claiming for more seats. It's claiming for more seats to contest under Barisan Nasional. And we feel that as a local-based Chinese-based party, as a local Chinese-based party, we have a role to play in strengthening Barisan Nasional in the state. Kali terakhir persempadanan semula dilakukan di Sabah ialah pada 2003 dan proses tersebut dibenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam tempoh setiap 8 tahun. Sementara itu, persempadanan semula kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di Sabah tidak lama lagi akan memberi banyak kelebihan kepada negeri ini dalam pilihan raya akan datang, terutama dari aspek penambahan kerusi. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Panginatan Datuk Siringan Gubat juga berharap pengagihan jumlah kerusi dapat dilakukan secara adil dan menyeluruh untuk membolehkan parti-parti komponen bertanding di kawasan baharu itu. Ini kebaikan di Sabah ini untuk dalam masa pilihan raya yang akan datang, kita mempunyai kerusi Dewan Undangan yang lebih, yang banyak daripada sekarang. Datuk Siringan bercakap kepada media di Ranau ketika mengulas kenyataan pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Negeri, Datuk Idrus Ismail, mengenai persempadanan semula DUN Sabah baru-baru ini. Datuk Idrus dalam kenyataan itu menjangkakan penambahan sebanyak 11 hingga 13 kerusi tambahan di DUN Sabah jika rang undang-undang mengenainya diluluskan dalam persidangan DUN Sabah minggu depan. Hari Koperasi Negara HKN menjadi platform terbaik gerakan koperasi di negeri ini untuk memperkenalkan produk serta perkhidmatan masing-masing kepada masyarakat umum. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata promosi HKN peringkat negeri yang akan berlangsung 3 hari bermula 12 Ogos ini mampu mewujudkan jaringan perniagaan dalam kalangan koperasi dan usahawan sekaligus mempromosikan konsep berkoperasi sebagai kesatuan serta institusi keusahawanan. Selamat Hari Koperasi Negara peringkat negeri HKN. Datuk memberi pengiktirafan terhadap sumbangan dan kejayaan sektor koperasi kepada masyarakat serta sumbangan dan peranan koperasi dalam pembangunan sosio-ekonomi negara. Datuk Yahya bercakap dalam sidang media di Wisma Pertanian Sabah, Kota Kinabalu. Majlis perasmian sambutan HKN peringkat negeri yang dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Center Atrium One Borneo Hyper Mall, Kota Kinabalu turut akan diadakan serentak dengan pelancaran program Franchise Community PFK. Seramai 3,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan HKN yang menyediakan 50 gerai pameran bagi koperasi, franchisor, kementerian dan pelbagai agensi mempromosikan produk dan perkhidmatan serta peluang perniagaan sekaligus hadir mendapatkan informasi terkini berkaitan. Jabatan Tenaga Kerja JTK akan menekan tindakan tegas terhadap majikan yang enggan mematuhi Perintah Gaji Minimum PJM 2016 yang berkuat kuasa 1 Julai lalu. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Siringan Gubat berkata, perintah tersebut berkuat kuasa terhadap semua pekerja di sektor swasta kecuali perkhidmatan domestik seperti terkandung dalam PJM 2012. Kalau sekiranya ada majikan yang ingkar mematuhinya,
ini Jabatan Tenaga Kerja akan memberi tindakan, mengambil tindakan. Memanglah pelaksanaan baru juga dan masih ada yang belum tersusun ataupun belum selesai. Kita berilah mereka masa untuk menyelaraskan dengan sepenuhnya. Beliau mengulas pelaksanaan PGM 2016 ketika ditemui media dalam Karnival Pekerjaan sempena program Kembara Kerjaya Sabah 2016 di Dewan Masyarakat Ranau. Turut hadir Pengarah Tenaga Kerja Sabah, Kamal Pardi. Pelaksanaan Karnival Pekerjaan bagi tahun kedua itu ternyata mendapat sambutan menggalakkan, terutama di kawasan luar bandar. Karnival ni memang sesuailah diadakan di luar bandar. Apalagi karnival ni bukan dari satu agensi saja. Jadi kami dapat peluang untuk mencari peluang kerja dalam pelbagai bidang. Lebih banyak peluang pekerjaan, lebih banyak peluang untuk lebih senang memilih pekerjaan. Semua graduan-graduan yang tidak mendapat kerja dapat kerja di sini. Dapat memohonlah, dapat temuduga. Selain daripada mengisi dari internet kan, dia dapat terus temuduga bersemuka dengan syarikat-syarikat yang ingin menawarkan kerja lah. Sebelum ini, Karnival sama telah diadakan di daerah Kota Kinabalu, Kota Belud, Kota Marudu dan Kudat. Kerajaan negeri serius dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat di negeri ini termasuk golongan warga emas. Ini demi memastikan seluruh lapisan masyarakat menikmati faedah pembangunan yang dilaksanakan tanpa meninggalkan mana-mana kelompok masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berucap merasmikan persidangan geriatrik kebangsaan kali ke-12 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang. Katanya penganjuran persidangan julung kali di Sabah itu amat bersesuaian dengan situasi semasa, memandangkan bilangan warga emas yang semakin bertambah berikutan peningkatan ekonomi dan kualiti kesihatan penduduk di negara ini. Sehubungan itu, beliau berharap persidangan tersebut dapat mencapai objektifnya untuk memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan kaki tangan perubatan dalam mengendalikan perawatan warga emas. Terdahulu dalam ucapan alu-aluan, pakar perubatan geriatrik Hospital Queen Elizabeth yang juga pengerusi penganjur persidangan, Dr. Peter Celestine berkata, negara akan menjadi negara tua menjelang 2030 iaitu 15% daripada jumlah populasi berusia melebihi 65 tahun. Ketika ini, 5% daripada penduduk negara merupakan warga emas. Namun pada masa sama, negara perlu bersedia menghadapi peningkatan populasi warga emas tersebut memandangkan hanya terdapat 30 pakar geriatrik di seluruh negara ketika ini dengan 2 daripadanya bertugas di Sabah. Persidangan 3 hari yang akan berakhir esok dihadiri 400 doktor-doktor pakar dan penceramah jemputan dari dalam dan luar negeri. Turut hadir Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Christina Rundi. Kerjasama baik agensi penguasaan maritim Malaysia dengan jabatan serta agensi keselamatan lain di negeri ini memperoleh maritim Malaysia melaksanakan tugas mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin dan penyeludupan di Sabah. Sehubungan itu, Pengarah Maritim Wilayah Sabah dan Labuan Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil Maksum berkata, Maritim Malaysia amat menghargai segala bantuan dan sumbangan yang diberikan agensi keselamatan lain. Kalau kita lihat sepanjang musim perayaan yang mana kita lakukan 2 minggu sebelum musim perayaan dan kita juga telah melaksanakan operasi pagar laut iaitu mengekang kemasukan pendatang asing penyeludupan sehingga pada 25 Julai dan kita lihat hasilnya sepanjang musim perayaan tidak ada kejadian yang tidak diinginilah sama ada laporan kemasukan parti ataupun penyeludupan. So kita rasa operasi yang kita buat ni sangat berkesanlah.
Maritim Malaysia melaksanakan operasi khas pagar laut 2 minggu sebelum Aidilfitri sehingga 25 Julai lalu untuk mengekang kemasukan parti dan penyeludupan. Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil ditemui pemberita dalam majlis sambutan Aidilfitri Maritim Malaysia Sabah dan Labuan di Pejabat Daerah Maritim 15, Kota Kinabalu. Majlis ini turut dihadiri Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Borhan Dolah serta ketua-ketua jabatan dan agensi keselamatan di Sabah. Semua anggota UMNO khususnya di bahagian Beaufort diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan perpaduan parti itu. Ketua UMNO bahagian Beaufort Datuk Isnin Haji Ali Hasni berkata terdapat bekas pemimpin parti itu yang kini tidak lagi berada dalam parti maupun menyokong kepimpinan sedia ada cuba memburuk-burukkan UMNO. Ahli-ahli UMNO di Beaufort ini adalah ahli-ahli yang mempunyai jati diri, yang tahu yang ada nilai diri, yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang parti yang boleh mengangkat rakyat, yang boleh membantu rakyat. Dan saya percaya jelajah itu akan berterusan, tapi saya yakin kepada masyarakat, kepada ahli UMNO, kepada cawangan, kepada bagian yang saya pimpin, insyaAllah tidak ada yang akan tergelincir. Datuk Isnin yang ditemui media di Beaufort menegaskan ahli-ahli UMNO bahagian Beaufort sentiasa menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Syarikat kontraktor minyak dan gas Repsol menjalinkan kerjasama padu dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta dalam mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi negara meliputi semua aspek termasuk aktiviti kemasyarakatan melalui program tanggungjawab sosial korporasi SR syarikat. Pengurus Perhubungan Pemegang Saham Repsol Malaysia, Farid Jaafar berkata pihaknya menekankan 4 aspek utama dalam pelaksanaan CSR iaitu pendidikan, kesihatan, keselamatan dan pembangunan modal insan. Selain itu, syarikat tersebut turut menggalakkan aktiviti kesukarelaan seperti pendakian Gunung Kinabalu yang disertai 7 pendaki sukarelawan Repsol untuk mengumpul dana bagi rumah-rumah kebajikan. Beliau berucap dalam majlis rumah terbuka Repsol di Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri tetamu kehormat yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Juhar Datuk Haji Mahiruddin dan isteri Tuh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Seramai 50 kanak-kanak dari Rumah Kebajikan As-Sakinah, Rumah Anak Kesayangan dan Rumah Bukit Harapan menerima sumbangan. Repsol, sebuah syarikat minyak dan gas dari Sepanyol yang dilantik sebagai kontraktor Petronas untuk merancangkan sosioekonomi yang menyumbang kepada pembangunan industri hiliran berasaskan minyak dan gas negara khususnya di Sabah. Seterusnya kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 1.30 tengah hari ini akan diadakan Majlis Pelepasan Ekspedisi Gunung Kinabalu 2016 di Shangri-La Tanjung Aro Resort, Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 2 petang, taklimat perkembangan terkini Loji Jana Kuasa Jutumal akan diadakan di Hyatt Regency Kinabalu, Kota Kinabalu. Akhir sekali, pada pukul 7 malam nanti akan diadakan Anugerah Kewartawanan Kinabalu Shell di Magellan Sutra, Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Siti Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.